Ada few hadis lain lagi yang menunjukkan bahawa cara kita belajar pada hari ini berlainan. Misalnya ada satu hadis lain daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jundab bin Abdullah menceritakan bahawa semasa kami di umur Jazawirah ni adalah umur akil baligh, maknanya umur 12, 13, 14 tahun. Kata Jundab bin Abdullah, masa kami umur tu, kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Bila kami belajar iman, baru belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran menguatkan iman kami. Dan dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW mengajar sahabat 10 ayat. Mereka belajar, hafal, faham, amal, and then pindah ke 10 ayat berikutnya. And then pindah ke 10 ayat berikutnya. Kami berdepan dengan masalah program tahfiz sekolah. Mak bapak nak anak hafal Al-Quran, suruh juga anak hafal. IGCSE nak ambil Quran hafal 30 juzuk. Abang kamu boleh? Abang mungkin 5A ke dekat MRSM ke contohnya. Kenapa adik tak boleh? Bukan soal boleh tak boleh, soalnya adakah itu yang sepatutnya? Dan akhirnya pelajar hafal, satu, hafalannya tak kuat. Kedua, hafal tapi tak faham. Ketiga, hafal tapi perangai, ya Allah, hafal 30 juzuk, kaki mencarut. Yang perempuan, yang laki dengan mulutnya, budak KL, sekolah agama. Saya cakap pada budak-budak sekolah saya tak heran sangat dengan jubah ke tudung labu apa semua. Saya suka. Okey, kamu pakai begitu. But I know you come from a different background. Saya bukan ustaz daripada Zimbabwe, Timbuktu ke mana ke. Dalam family saya ada artis, dalam family saya ada ratu cantik, dalam family saya ada macam-macam. I also come from that kind of background. So, I want you to practice Islam, bukannya yang luaran saja. Jadi hafal Quran 8 juzuk, 15 juzuk, 17 juzuk, tapi perangai tak berubah. Kenapa perangai tak berubah? Saya beletih. Inilah akibatnya belajar Quran tak berkat ke apa semua. Ya ke? Salah mereka ke? Patah balik pada hadis Nabi SAW. Sahabat hafal Quran, belajar Quran tak macam pelajar saya belajar Quran. Mereka belajar iman dulu, baru belajar Quran. Bila belajar iman, belajar Quran, maknanya iman tu dah ada, dah masuk, dah beriman kepada Allah, choose Islam, Islam by choice, maka belajar Quran menguatkan iman. Tapi pelajar sekolah saya macam tak sekolah, sekolah rendah, celaru, kelang kabut, Islam apa ke apa semua. Saya tanyalah, kalau kamu hari ni bukan orang Islam, will you choose Islam? Pelajar tak boleh jawab. Tapi pelajar dah hafal 8 juzuk. Mak bapak nak juga hafal 30 juzuk. Kenapa? Kesimpulan yang dapatnya ialah boleh tolong mak ayah masuk syurga. Well, kalau nak masuk syurga, sila beramal. Sila beramal. Bukannya anak hafal 30 juzuk, syafaatkan mak bapak masuk ke syurga. Anak boleh tolong mak bapak, bantunya di akhirat nanti, itu kelebihan untuk anak yang menghafal Quran. Bukannya motif mak bapak menjadikan anak Al-Hafiz. Sebab sekolah tahfiz melahirkan ramai pembenci Al-Quran. Kenapa benci Quran? Salah satu faktornya, desain tak cantik. Hari-hari hafal. Abdullah bin Mas'ud diminta untuk mengajar tiap-tiap hari. Allah bin Mas'ud kata, satu-satunya sebab kenapa aku tidak menerima permintaan kamu ialah kerana aku takut aku membosankan kamu, kerana Nabi SAW juga menentukan hari-hari tertentu untuk mengajar, kerana baginda tidak mahu membosankan para sahabat. Maknanya faktor kebosanan diambil kira. Adakah orang nak bosan dengan sahabat, dengan Nabi SAW? Nabi, ada orang bosan ke dengan Nabi? Tara Nabi pun baginda atur some strategi supaya orang tak bosan. Hari-hari hafal Quran, 7.30 sampai 9, bangun 4.30 pagi, murajaah. Benda yang sama tiap-tiap hari. Hafal 1 juzuk, snowball besar ni. Hafal 5 juzuk, snowball besar ni. Kamu tidak boleh menghafal ayat kecuali kamu kena recall balik ayat tu, murajaah balik sekurang-kurangnya tak lebih daripada 7 hari. So kalau kamu hafal 15 juzuk, kamu kena spend lebih banyak masa untuk murajaah ayat. Maka very demotivating. Dan bila saya nak cerita pada parents tak boleh accept. Kenapa? Budak-budak ni tak berdisiplin. Ustaz boleh tak guna kekerasan sikit?
Saya rasa nak je kalau oleh kerana saya mengharamkan sarkastik atas diri saya, sebab Allah tak bagi sarkastik. Kalau nak sarkastik, saya kata boleh tak puan masuk sekolah 3 juzuk then you know langit tinggi rendah. Ingat senang ke nak hafal Quran? Soalan anak, berapa juzuk dah hafal? Berapa juzuk dah hafal? Kalau hafal pun mencapai tak objektif? Tak capai. Ya? Jadi hal-hal ini menunjukkan bahawa we have to do a lot of thing untuk restructure balik ya pendidikan kita. Akhir-akhirnya saya letak itu dengan maksud adalah untuk memastikan anak-anak kita suka kepada ilmu, menjadi lifelong learners dan menjadi manusia yang boleh berfikir agar mereka dapat berperanan sebagai khalifah. Ya, dan kita tak boleh push pelajar-pelajar kita melebihi tahap. Ini hadis yang saya sebut tadi lah, hadis yang Jundab bin Abdillah tadi.